Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ الناظم rahimahullah ta'ala wa mutarjim hafizahullah alaih. Kita di muka surat yang tulisan Jawi ni, muka surat 14. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajad li binjila mandara man rama durran dis-safinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma durran hassala fakadha at-tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin la tahsula fa alayhi tazyinun li zahiril jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazulu anhu dhulmatun kayumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Hadirin sekalian, syukur pertama sekali kita ke Allah Ta'ala, nikmat besar diberi pada kita, masih diberikan kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dapat pula dengan Islam yang dia kurnia ni diberi pada kita keupayaan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi ke kita, diberi kita sedar, bangun daripada tidur, ada keinginan nak belajar dan memahami Islam yang kita dah perolehi sejak pada lahir tu. Alhamdulillah, syukur dipertemukan pula pada kita dengan guru-guru, orang yang boleh menunjuk kita pada jalan sebenar. Alhamdulillah, diberi pula pada kita tepat pula tu, guru yang kita belajar macam mana tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sama dengan nama akidah ahli sunnah wal jamaah dari sudut perjalanan tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan demi keinginan untuk terus nak belajar daripada buayan sampai ke liang lahat. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan pagi ni boleh hadir untuk salat subuh berjemaah. Alhamdulillah, diberi lagi lapangan masa, keterbukaan hati, keseronokan berada dalam majlis umpama ni untuk terus kita hidup dengan bersyariat, bertariqat, berhakikat, bermakrifat. Kitab kita baca ni nak sibuk sidulah, satu saya guna istilah tu. InsyaAllah kita nak kenal satu-satu istilah tu. Alhamdulillah, syukur dapat kita hadir dan insyaAllah manfaatkan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Tanbiyatul Alibba daripada Amatan Hidayatul Azkiya. Ada sekalian perbincangan kita ni adalah nak bincangkan kaedah-kaedah untuk kita beragama. Semestinya agama kita Islam, cuma nak Islam ni ada jalan dia nak dapat Islam.
atau istilah yang telah kita jumpa, ada istilah syariat, ada istilah tariqat, ada istilah yang kita nak jumpa ni hakikat, yang bila selesai semua tu akan dapatlah ma'rifat. Dalam kita nak berjalan ni mesti kena faham semua prinsip tu. Asal tak dapat tidak, mesti paling besar sekali yang kita biasa dengar, istilah yang tak asing pada kita adalah syariat. Orang kafir nak masuk Islam, apa kaedahnya? Mesti mengucap kalimah syahadah. Mengucap adalah syariat. Dan bila nak mengucap, apa jalan nak mengucap? Mesti ada orang ajar dia nak mengucap. Mesti ada tarikat. Kan bahasa mudah gitu. Dan mengucap ni ada sekadar lafaz zahir je ke? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz mulut itu je. Mana maunya? Mesti makrifat. Mesti kenal, mesti faham, mesti ada ilmu pengetahuan. Mesti faham apa benda yang disebut tu. Bukan hanya sekadar sebut mulut macam burung kakak tua, kan? Mesti ada makrifat. Dan bila makrifat, kenal, faham ni dah selesai ke? Belum lagi. Pasal dah selesai tu dengan syariat yang kita lalui, dengan jalan yang kita tempuh, mengikut apa yang kita nak capai tu, perjalanan macam mana yang kita nak lalui, kan? Dan kena faham bila nak berjalan ni ada kerenah dia, ada halangan dia, ada penghalang dia yang menyebabkan kita gagal untuk sampai pada destinasi. Bila kita dah faham perjalanan ni, berjalan betul, ada syariat yang kita jadikan sebagai tapak untuk berjalan, barulah boleh sampai pada hakikat, pada sebenarnya. Sekali lalu bahasa gitu. Jadi antara yang telah kita bicara, istilah yang paling besar sekali kita ni, yang kita duk pakai, kita pun baru lepas solat, ada zikir, ada wirid, ada doa, inilah syariat. Inilah syariat. Jadi syariat ni apa? Syariat ni adalah kita menurut peraturan dan perundangan Allah Ta'ala dengan apa tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perincian yang telah dihurai dan telah diberikan SOP-nya. Guna bahasa SOP lah ni, senang faham kan? Apa benda SOP ni? Terms and conditionnya, rukun dan syarat, mengikut kaedah-kaedah yang ada dalam Quran dan hadis yang telah disempurnakan, disiplin dia oleh para ulama kita. Inilah kerja ulama. Itu syariat. Dan untuk bersyariat ni, kalau kata nak semayang, kau nak semayang cara siapa? Memanglah ikut Nabi. Kau boleh direct kat Nabi ke? Apa jalan kau nak faham cara Nabi? Ulama yang dekat-dekat dengan Nabi pun ada jalan masing-masing. Satu kaedah kita tak dapat tidak, mesti ada tarik dia, mesti ada jalan dia. Kau nak semayang cara Syafi'i rahmatullah alaihi, cara Hanafi, cara Maliki, cara Hanbali, keempat-empat ulama muktabar, masing-masing ada term condition dia, ada kaifiat dia, cara nak memahamkan nas. Mereka pula bukan sebarang orang, muka sekupang macam kita ni. Semua adalah ulama-ulama mujtahidin. Bila sebut ulama mujtahidin, ulama mazhab ni, mereka bukan sebarang manusia, tuan-tuan. Bayang tengok Imam Syafi'i sehari semalam 30 juzuk, memang amalan harian. Kita 30 juzuk setiap setahun pun tak habis baca 30 juzuk. Jauhnya rupa kita. Itu yang dia baca, yang dia faham, yang dia reti, kenalnya dia dengan Allah Ta'ala, arifnya dia dalam bab ketuhanan, fahamnya maksud hidup dia. Bayang tengok kesungguhan dia boleh baca 30 juzuk satu hari satu malam. Itu daily yang normal kan. Ramadan macam mana? Double. Siang sekali khatam, malam sekali khatam Quran. Bukan khatam tu buat helah gitu ya, 3 kali baca kulhu. Mana mahu ya. Ngelat itu boleh lah. Fadilat itu fadilat. Itu fadilat. Tak nafikan fadilat kulhu tu. Tak menunjukkan bahawasanya dalam bab ketuhanan ni, cerita dalam Quran ni sulus Quran. Qul huwallahu ahad.
Itu pandang pada fadilat. Imam Syafi'i dia bukan ambil fadilat, memang realnya baca malam ni 30 juzuk, siang 30 juzuk kalau bulan Ramadan. Itu amalan dia. Bayang tengok betapa matangnya dia dengan ilmu yang sepatutnya dia kena faham bandingan kita. Satu Hasan nak sebut, memang kita nak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dapat tidak, mesti ada tarik ni. Saya sebut tu pun tarik itu masih tarik syariat. Dan bila tarik syariat, atas kata tarik syariat tu atau istilah biasa yang kita pakai, itu adalah tarik zahir, tarik Islam, itu istilah. Rukun Islam kan mengucap kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, syariat zahir. Syariat zahir, tak dapat tidak ada istilah syariat batin. Syariat batin itulah yang menyebabkan kena bertarikat tu. Pasal syariat zahir bukan susah. Haji semua hidup sekali, tambah Covid tak payah pergi. Bukan tak payah pergi, tak boleh pergi. Tambah pula pergi dia buat syarat kena bubuh vaksin Pfizer masuk dalam badan baru boleh masuk. Tak payah pergi tak payah pergi. Tak kena gaya haram pergi. Ngalai elok ayat tu kena ngaji syariat. Pasal apa? Ada pantang larangnya nak pergi pun. Memang nak buat ibadat, tapi dengan ibadat tu jadi masalah, tak wajib pergi walaupun rukun Islam. Betul kan? Masa dengar pelajaran tu, kita tak bisa mengaji bab tu. Syariat pun tak kerti, jadi apa? Ya, sebut. Syariat pun tak kerti. Nak makan daging, tapi takkan makan daging kartel. Tak faham syariat ke? Kan? Boleh faham saya sebut itu kan? Syariat. Itu macam mana cara nak sembelih? Mesti ada jalan dia nak sembelih. Kalau jalan dia tak betul, tak kena cara, tak kena cara, jalan syariat tak betul. Macam mana pun nak sebut syariat pun ada jalan dia. Itu jalan syariat zahir, tu yang umum kita panggil syariat. Bahkan dia ada syariat batin, dan syariat batin pun ada tarik, dia ada jalan dia untuk jalan batin. Memang ada. Kalau saya nak guna istilah yang ni, yang kita dah jumpa istilah lah, syariat tariqat. Kita nak belajar pelajaran mainstream ni kan, nak ambil SPM, ada syariat zahir dia. Kau pergi sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Betul macam tu kan? Itu syariat. Bila syariat, apa jalan dia? Kau nak mengaji sekolah swasta ke sekolah kerajaan? Nak lalu ikut sekolah agama SABK ke SMKA? Ke yang SMAN punya, sekolah menengah agama negeri? Kau nak masuk mana? Jalan mana kau nak lalu? Ataupun ambil persendirian? Itulah tarik. Boleh? Saya bagi dalam bentuk very light knowledge. Saya bagi disiplin satu-satu lagi, tuan nganga pula. Tapi dia kata, ada jalan ke? Mestilah ada jalan. Nak ambil SPM apa jalan tuan-tuan? Persendirian, satu jalan. Nak ambil cara kerajaan, lalu sekolah kerajaan ni, sekolah kebangsaan ni, satu jalan. Ataupun tuan-tuan nak ambil sekolah ngaji sekolah agama, subjek pun subjek agama, pergilah SABK ke SMAN ke sekolah agama rakyat ke, ambil lah. Nak jadi bengap apa pun tak tahu dengan SPM, tu pun jalan kau je. Nak kata apa? Itu jalan underground lah. Pergi underground. Nak underground, keluar sijil tanpa melalui lembaga peperiksaan Malaysia, boleh je. Ada juga jalan, tapi ada cara, ada jalan haram, ada jalan halal, jalan juga. Ada jalan sesat, ada jalan betul, jalan juga. Ada jalan syaitan, ada jalan malaikat, jalan juga. Jalan juga. Jadi atas istilah syariat ni ikut macam mana perundangan Nabi SAW. Asal saya nak sebut, ada syariat zahir, ada syariat batin. Syariat zahir pun ada jalan dia, syariat batin pun ada jalan dia. Sekali lalu saya sebut dia jalan zahir, tu yang kena ngaji syariat, macam mana ibadat zahir. Kita belajar ni kebanyakannya syariat zahir. Semayang kita belajar ni syariat zahir, qiyam, Fatihah, syariat zahir. Bersama dengan semayang ni, wallahi ada perjalanan batin. Macam mana nak dapat perjalanan batin? Macam mana nak khusyuk dalam solat? Macam mana nak rasa hamba di fakir pada Allah Ta'ala? Macam mana nak rasa berhajat pada Allah Ta'ala? Isyarat Nabi SAW kata dia, rukuk misalnya, dia kata fa'ammar rukuk fa'azim fihi rabba. Rukuk ni kamu ta'zimkan, rasa hebat sungguh ke Allah Ta'ala ni sampai kamu rukuk. Macam mana nak bagi rasa hebat ke Allah Ta'ala? Macam mana? Apa jalan? Mesti ada perjalanan batin.
tiba-tiba nak rasa Allah Ta'ala hebat, mustahil. Mustahil. Tuan-tuan tak pernah belajar SPM, tiba-tiba dan duduk SPM boleh jawab matematik tambahan boleh. Saya sebut matematik tambahan apa? Itulah khusyuk. Khusyuk ni dia bukan matematik biasa, bukan matematik pilihan C. Lah ni tak tahulah apa istilah. Sama juga ke? Ada cikgu sekolah ni. Matematik apa? Ada nombor-nombor ni. Tak tahu. Seorang pun tak ada cikgu. Cikgu seorang pun tak main masjid. Apa nak jadi cikgu ni? Tak ada syariat ke cikgu? Oh, cikgu mana saya tu ada. Cikgu pun semua pencen-pencen lah. Oh, cikgu pencen bawa main masjid. Apa benda ni? Saya nak suruh apa ni? Sajalah sambil nyambil je. Kan? Nak cerita apa ni? Nak cerita nak khusyuk ni dia bukan label biasa. Sebut bolehlah khusyuk. Apa jalan nak khusyuk? Mesti perjalanan zahir satu hal mesti betul. Khusyuk perjalanan batin. Macam mana hati ni fokus kita tiada lain melainkan fokus pada Allah Ta'ala. Macam mana? Apa jalan? Jalan tu nama tarik. Antara jalan batin ni apa? Jalan batin selalu yang memang diistilahkan apa dia? Mesti ada ilmu dia satu hal dan mesti ada latihan dia. Tu antara yang kita bicara lepas. Atas umum kata syariat ni apa? Junjung perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Atas junjung perintah, atas nama syariat ni, apa yang perintah Allah Ta'ala sama ada hak fardu ataupun sunat, junjung sungguh-sungguh. Kalau boleh jangan sampai ada hak sunat yang memang dah ada ternama sunat ditinggal. Sampai macam tu lah. Ni syariat. Baru syariat zahir, belum batin lagi. Kalau takwa ni pun, yang ni baru takwa zahir. Pasal takwa bukan zahir saja, batin takwa. Sirran wa alaniyah. Takwa apa bukan depan orang je takwa. Duk seorang pun kena takwa. Takwa ni bukan dalam keadaan kita khas buat ibadat je takwa. Tak duduk dalam ibadat khas pun takwa. Tu takwa apa? Itulah takwa batin. Bahkan dalam keadaan kita ibadat khas, lagilah batin kita kena takwa. Dia apa jalan? Tu ada jalan tu, ada tarik. Ada tarik. Kalau jalan syariat, pergi sekolah, pergi mengaji, nak air, korek telaga, tak ada, panggil LP, bayarlah apa kena bayar. Tak reti pasang sendiri, nak pasang polypipe pun tak reti, upah lah orang. Takat nak pasang polypipe hitam tu pun tak reti. Ya Allah, teruk. Tak ada sebarang kemahiran hidup. Kemahiran mati pun tak ada, kemahiran hidup pun tak ada. Saja kena membebel lagi tu kan. Upah orang lah, nak kata apa? Pecah simen sikit, ketak sikit, nak baju simen pun tak reti. Ya Allah, pasal apa tu? Ilmu syariat zahir pun tak ada. Jalan nak baju pun tak tahu. Nak pakai mesin pun tak reti, nak manual pakai tangan pun tak reti. Apa pun tak reti. Nak cerita itulah istilah dia, syariat, tariqat. Cuma dalam hidup dunia, cara hidup dunia, cara kita hidup syariat ni, Islam ni, cara Islam lah tu yang ada perjalanan zahir, perjalanan batin. Khasnya atas kita sebut ada istilah syariat, ada tariqat, dan biasanya diistilah oleh ulama bila sebut tarik ni mestilah tarik batin. Tarik zahir ni biasanya tak diistilah dengan tarik, tapi saya nak sebut tarik tu maksudnya jalan. Dan untuk batin kita betul dengan Allah Ta'ala ni mesti ada jalan dia. Dan antara jalan dia mesti ada latihan dia, ada tarbiyah dia, ada disiplin dia, ada tahap dia, ada level dia. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Covid pun ada stage. Betul kan? Tak faham? Covid pun ada zon kuning, zon hijau, zon kuning, zon merah. Covid pun ada zon. Tak faham saya sebut apa? Takkan ilmu tiba-tiba boleh mengempat jadi makrifat. Oi, mana mau ya? Dia mesti ada jalan. Apa jalan? Nak boleh hati ni boleh khusyuk pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba boleh khusyuk. Tak pernah kenal Allah Ta'ala dalam tauhid, tak pernah belajar. Allahu Akbar, rasa Allah Ta'ala hebat. Bertuah boleh buat, sila ya. Kasar sikit lah saya je bahasa kan. Tapi itulah kena faham. Tuan-tuan tak biasa menulis buku, nak buat karangan 250 perkataan pun tak boleh nak buat. Boleh tulis buku tebal tu. Boleh tulis buku 10 jilid. Boleh buat apa? Encyclopedia boleh. Jauhnya nak tulis karangan 250 perkataan pun terhegeh-hegeh. Tulis satu risalah mengenai apa? Vaksin, tulis.
Boleh lah, contoh kan. Apa dia menatang ambil sini ni? Contoh, boleh. Mesti ada syariat dia, mesti ada jalan dia. Nak buat PhD ke, nak buat ijazah pun mesti ada jalan dia, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ni sekali lalulah huraian apa yang dipanggil syariat tariqat. Khas atas kita bicara ni, tariqat ni apa dia? Tariqat ni dia ada jalan khas, perjalanan batin, dan semestinya tariqat ni dia lebih halus, lebih teliti, lebih cermat. Bahkan amalan dia bukan saja amalan yang biasa kita buat fardu, bahkan dia menjurus kepada nak lebihkan dengan melaksanakan amalan sunat. Bahkan sunat ni bukan saja akan sunat, bahkan kita wajibkan atas diri kita, baru nak boleh jalan tariqat. Tuan faham saya cakap apa? Boleh? Tuan-tuan kalau nak badan tough, ni badan sadu ni. Ni. Macam ni. Agak-agak boleh ke dengan sembahyang 2 rakaat? Oh, badan tough macam ni, boleh? Mau naik macam ni boleh ni. Tak faham? Macam mana nak pergi macam ni? Tuan-tuan kena ada extra exercise. Boleh faham saya sebut apa? Tuan-tuan nak dapat bukan perjalanan syariat biasa, sembahyang, zuhur, asar. Tuan-tuan nak dapat macam Imam Syafi'i tu, yang boleh satu hari 30 juzuk. Macam mana? You must tambahlah exercise. Bukan exercise zahir, exercise batin. Batin tu dengan batin tu nanti zahir kita akan exercise. Baca Quran pun zahir lagi. Tapi dalam zahir macam mana nak boleh ada batin? Hak tu, dua-dua tu nak combine dengan dia. Syariat pun tak boleh tinggal, syariat zahir kena baca Quran, tak baca dalam guru-guru, menghadap talaki. Lepas tu bersama dengan dia mesti ada perjalanan batin. Macam mana batin ni nak bawa supaya boleh ada momentum untuk menguatkan kita untuk buat taat. Jadi untuk boleh lalu jalan tarikat ni, dia bukan jalan biasa, dia lagi kena mujahadah besar. Kalau lari daripada rumah nak main masjid pun tak boleh lari. Agak-agak tuan-tuan boleh lari 10 km. Boleh faham saya sebut apa kan? Itu torik, itulah panggil torik. Tuan-tuan takkan nak baca lepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah 33 pun tak boleh buat, agak boleh buat 3300. Boleh? Lagi jauh lah. Tuan-tuan nak hadirkan dalam sembahyang Allahu akbar, tak sampai 5 minit pun tuan-tuan tak boleh hadir hati. Tuan-tuan nak 4 jam sentiasa ingat Allah Ta'ala di hati, boleh buat? Bertuah boleh buat? Tak dapat tidak, mesti apa? Mesti ada riadah, mesti ada latihan, mesti ada latih tubi. Dan nak ada latihan, tuan-tuan mesti ada format. Macam mana nak melatih? Mesti ada ilmu nak dapat latihan tu. Sekurang-kurangnya mesti pernah masuk training camp. Kalau tuan-tuan nak ni badan sadu je saya tunjuk ni. Ni saya pakai baju saya boleh lah buat gitu kan ni. Tuan-tuan mesti masuk training camp, masuk gym. Saya tak pernah masuk tapi takkan tak tahu sikit pura maklumat kan. Lari situ je. Ada alat siap. 3 jam dua atas tu. Ni tasbih untuk kira. Tasbih untuk kira. Tak ada tasbih pun tekan ke apa ke elektronik ke, ikutlah engkau lah kan. Pakai jari ke, ikutlah. Bid'ah ke? Apa bengap bid'ah apa? Ada puak bengap tu satu hadanallah ila siratal mustaqim. Bukan tasbih pun bid'ah. Pelik kau. Tu puak bengap tu. Dia tak tahu tarik. Pi bahasa gitu. Nak sebut apa? Mesti ada latihan. Banyak mana? Kalau nak tahu badan macam ni berkelubi tu masuk mata ringan tu. Saja saya gaya kan. Awak pun badan lembek je. Macam mana? Mesti ada latihan tuan-tuan, kedak badan tak tough lah. Boleh, betul kan saya cakap kan? Tuan-tuan nak makan apa? Agak-agak makan ikan bilis 10 ekor cukup sehari. Kacang tanah 5 biji. Boleh cukup? Oh, mesti apa pun anda. Tuan-tuan silap makan tak jadi ke? Formulasi tak betul. Makan semua lemak, susu. Bukan macam ni. Gelabih berlapis-lapis Lagi bukan sihat, lagi mengah. Apa tu ke?
Nak cerita apa ni? Tariqat, syariat, tariqat. Kalau nak sebut perjalanan batin, macam mana nak boleh zikir 3 jam tuan-tuan tengok. Seriously, fokus. Full concentration. Kalau macam ni banyak macam ni ya. Banyak tu. Tak, bukan macam tu. Full apa nak sebut dengan full precaution. Sedar. Maksimum sedar. Tuan-tuan tak pernah belajar, tuan-tuan tak boleh buat. Bukan berlakon lah tu, real lah ni. Kalau tak la ilaha illallah pun Allah. Apa nak hadir dalam hati Allah? Kalau ada hati, Allah ada atas arah, Allah atas langit, Allah ada muka, ada tangan. Jadi Wahabi yang gila babi tu tak mau, tak sampai, sesat jalan, tak boleh, mustahil sampai. Siapa? Jalan tak betul. Yang tu yang antara kita dah belajar sekali lalu, dan bila nak lalu tariknya tu dia masih lagi cermat. Pasal antara jalan kita nak jalan tarikat ni, dia ada zikir. Dan zikir ni pun memang antara benda yang dianjurkan kita banyakkan zikir. Allah Ta'ala nisbah zikir ni, kalau jalan syariat pun Allah Ta'ala kata apa dah? Uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingatlah Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Apa ilmu dia yang menyebabkan kita boleh ingat dia dengan ingatan yang banyak. Kita duk faham ingat ni, zikir ni banyak lah. Ilallah. Satu sudut kan. Tapi itukah sahaja maksud ingatan yang banyak? Yang tu yang kena duduk madrasah ngaji elok-elok tu. Saya sebut ni sekadar untuk lontar sebulan sekali. Sejam, tak lagi saya masuk 2 jam pun tuan-tuan dah mengeluh dah kan. Saya bagi very light knowledge lah. Siapa nak bersungguh, carilah tempat yang munasabah. Hidayatullah ada. Rata-rata kita keliling. Pantai Remeh ada. Takkan nak semua Tok Guru panggil sini nak cerita kat kita. Kita lah kena korban masa untuk pergi ke tempat dia. Belanja kita. Anak bini semua usung buat pergi. Kalau tuan-tuan kat Manjung tak ada kerja pasal kena Covid, kena buang kerja, yang kerja ni ada kat Australia, pergilah Australia. Saja soalan lah kan, kena pergi tak? Tak boleh pergi lah pasal tak boleh keluar negara kan. Tapi kena cari kat tempat lain. Kan duduk sini tunggu je lah, cari kat tempat lain. Itu cari makan zahir, makan batin. Takkan tuan-tuan nak tunggu je lah, tunggu mana mari. Satu hal tang ni mari. Tuan-tuan mesti dah faham kalau perjalanan aku nak duduk mana ni, nak tambah ni. Kursus apa, kos apa yang kita nak kena pergi duduk, kita nak pergi dengar. Dengan itu kita akan faham untuk nak ambil sesuatu amalan ijazah ke apa ke. Lepas tu dengan ni aku boleh buat latihan. Latih tubi tu boleh buat sendiri. Buat pula tu tak boleh periksa sendiri. Kena jumpa guru je periksa. Buat latihan, kena semak. Cikgu, saya buat ni macam mana? Okey lah, semak. Itu latihan zahir, matematik, akademik. Ni latihan batin, pergi jumpa dia. Jumpa pun dia tawah kita macam mana. Guru batin bukan guru matematik kan. Bahkan jarak jauh pun dia boleh faham kita. Adalah dia memang orang ahlullah, waliullah. Sekalipun dia tak ada karamah, kalau kita jumpa dia tahulah kita ni amal tak amal. Tak usah duk berlakon lah tempat dia. Ni guru yang memang dia ni terlatih kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan askar, saya jurulatih, tuan-tuan pelatih. Itu betul istilah saya. Saya jurulatih. Saya boleh tahu tuan-tuan berlatih tak berlatih. Tuan-tuan cara jalan saya tahu. Kalau saya guru silat, tuan-tuan belajar silat dengan saya. Mai sini tu satu tunjuk kuat lah, tu satu tunjuk sado lah. Saya tahu tuan-tuan berlatih tak berlatih silat. Tuan-tuan buat tak buat latihan kat rumah. Tengok badan lembek ni. Napas pun tak jaga. Napas pun tahu dah. Tak ada latihan napas. Tak ada. Confirmnya tak boleh.
Siapa? Dosa dah berlakon lah. Ini saya sebut zahir. Kita ambil je lah, agama ni ada perjalanan zahir dan batin. Kalau zahir pun tengok dah gagal, batin tu macam mana? Bahkan zahir tu menunjukkan batin. Nambah guru kita ni memang pakar, expert. Bukan PhD punya orang. Masya Allah. Ahlullah. Orang yang arif sungguh dalam bab ketuhanan. Macam mana pun mereka ni ikut jalan Nabi SAW. Walaupun dia tahu, mereka tahu siapa kita, mereka layan kita dengan penuh kasih sayang, layan kita dengan penuh doa, penuh dengan harapan. Macam mana perasaan Nabi SAW kepada kita, macam itulah perasaan siapa yang pewaris Nabi. Ni tutup guru kita. Walaupun kita ni malas, walaupun kita jahat, walaupun kita macam rupa sekalipun, dia menghadap kita dengan penuh kasih sayang dan belas ihsan. Yang inilah lebihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebihnya siapa yang duduk atas perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali lalu itu yang terakhir kita dah belajar. Saya nak sebut tahu mana? Dah ada istilah syariat tariqat sekali lalu. Saya buat misal sekali lagi, kalau saya sebut tu agak terlalu panjang, tuan-tuan tak boleh nak fokus. Pergi haji, tuan-tuan boleh ikut darat, tuan-tuan boleh ikut udara, tuan-tuan boleh laut. Ikut mana tu tarikat. Haji tu syariat. Dah ada tarikat, dah ada syariat, tuan-tuan mesti arif, mesti dapat makrifat, mesti tahu ikut darat apa cara, macam mana, apa kaedah, mesti arif. Kapal terbang macam mana peraturan, kapal laut apa kaedah dia, apa dia prinsip dia, tak sama. Tuan-tuan mesti arif, mesti ada istilah makrifat, atau dia nak sebut tu. Dan bila pergi haji, apa sebenarnya matlamat pergi haji ni? Sekadar pergi tawaf keliling Kaabah, Safa Marwah, selesai, habis. Itu yang ramai pergi macam tu je tu. Habis tu boleh belah lah kita, beli itu belah saja. Saya melawak bahasa tu sikit. Ramai orang faham itu je. Sembahyang, berapa ramai orang faham sembahyang ni? Allahu Akbar, rukuk sujud, Allah sami Allah pula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Aku dah selesai dah hubungan aku dengan Tuhan. Macam tu. Macam tu. Itu hakikat kau hidup. Tak faham hakikat. Macam ni kehambaan, macam ni nama ibadat pada Allah Ta'ala. Macam ni berzahirkan hamba pada Allah Ta'ala. Hanya just 5 minutes, 3 minutes, for only several times. Dengan tu dakwa kita hamba Allah Ta'ala. Hamba ni 24 jam hamba. Yang tu nak kena faham apa hakikat. Kalau lagi haji, apa sebenarnya haji ni nak capai apa, nak pergi ke mana? Yang tu yang setiap satu syariat dia ada jalan dia, syariat ada tarik dia. Mesti arif dengan siapa yang kita bermuamalah. Lepas tu untuk tujuan arif ni sebab apa? Supaya kita boleh capai hakikat, realitinya ke mana. Kalau kahwin, saya buat misal sekali lagi, kahwin itu syariat. Macam mana cara tarik nak kahwin si borang, isi borang butuh naib, ambil pengesahan sana, pengesahan sini. Saya pun kahwin lama lah dulu, tak tahulah ni proses macam mana. Lari kena COVID pula, tak payah dah pergi kerusuh-kerusuh dah. Dia orang kata boleh macam ni ya, bawa pengantin perempuan, bawa wali, saksi pun dia orang sediakan macam tu pergi je pejabat agama, jalan terus macam tu. Senang sangat lah ni kenduri pun tak payah. Memang kenduri pun tak payah. Dulu je ada itikad kenduri pula tu menyalahi syariat. Saja saya uji-uji itu sikit. Jadi maksudnya memang semudah itu akad nikah. Ya semudah itu je. Majlis pertunangan pun orang tak bagi gini. Memang tak payah tunang-tunang, setuju je, ada wali, ada saksi, akad nikah, jalan, daftar nikah terus. Memang kursus pun bukan bayar. Tapi takkan itu aja. Nikah selesai. Dah dapat dah hakikat dan makrifat perkahwinan macam tu. Bengap namanya tak tu. Atau nafsu nama dia. Habis-habis kahwin selesai, tunai hajat, lepas tu tak tahu nak buat apa dah, bengap je. Suami duduk situ, masing-masing bilik handset. Tunggu nak beranak je. Kalau beranak, kalau tak ada anak, apa hubungan suami isteri tu di mana? Di mana? Apa syariatnya suami isteri tu? Jalan ada dah, nikah dah.
dapat anak ada dah. Lepas tu itu saja. Apa hakikatnya? Di mana situ boleh tauhid dengan Allah Ta'ala ni mana? Di mana di situ ada takwa dia di mana? Saja saya soal gitu kan. Baru nampak cerdik sikit kan. Ui, banyak benda ni aku miss ni. Allah Akbar. Jadi asal nak sebutnya ada syariat, ada tariq yang kena lalu. Dan tariq ni biasanya dia akan ada satu disiplin amalan untuk mengemaskan perjalanan syariat. Kalau perjalanan syariat zahir ni memang ada prinsip macam ni. Kalau katalah kita hanya buat fardu, hak sunat tak buat. Ada sabda Nabi SAW, Rasulullah pernah memuji sahabat dia, salah seorang sahabat dia. Dia kata, ni'mal abdu Suhaib, illam yakhshillah lam ya'sillah. Suhaib nama salah seorang sahabat Nabi SAW, cuma tak berapa popular lah bandingkan sahabat nama Bilal bin Rabah. Oh tu popular sangat. Tak kenal Bilal bin Rabah, memang nak rebah lah tu. Tak kenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni bengap apa ni sampai para sahabat dekat-dekat Rasulullah tak kenal. Kenal Mahyuddin, Zahid Hamidi, Mahathir Muhammad, Najib. Itu yang dia kenal. Saja saya usik-usik nama tu sikit. Suhaib ni memang tak apa popular. Suhaib ni dia bukan orang Arab, dia Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Kenapa Suhaib bin Sinan ni? Rasulullah pernah puji sahabat Suhaib ni. Rasulullah kata apa? Rasanya itu sini sabda dia lama saya tak sebut ni, lupa. Terlintas nak sebut, takut silap. Tapi tak silapnya Rasulullah kata, ni'mal abdu Suhaib illam yakhshillah lam ya'sillah. Sebaik-baik hamba ni Suhaib bin Sinan. Tak mana baik ciri baik dia. Kalau dia tak ada rasa gerun dengan Allah Ta'ala sekalipun, dia tak derhaka ke Allah Ta'ala. Maksudnya ciri kita, jalan kita untuk ada tarik jalan ke Allah Ta'ala ni, sekalipun kita sebut Allah Ta'ala tak boleh wajilat qulubuhum. Sebut Allah ni tak boleh rasa gentar, apa pun tak ada perasaan. Tapi jangan duk buat benda haram. Sekalipun kita tak boleh dapat sebut Allah ni, Allah ni berlinang mata ni, Allah ni rasa banyak dosa ni, banyak salah ni, tambah duk ingat dulu Mangkuk Ayun, ulat ayak dulu lah, dinosaur, Jaws, semua dulu jahat-jahat semua perangai semua banyak aku berlinang yang mata ni. Kalau sebut ni, sekalipun tak berlinang yang mata, jangan duk buat dosa lah. Jangan ada perasaan dah nak buat dosa. Sekurang-kurangnya satu jalan ni dah. Jangan duk semayang, ngorat juga. Tu salah tu. Pasal dia akan jadi halangan kita untuk mencari jalan syariat, menghalang kita untuk capai redha Allah Ta'ala. Istilah dia kalau bekas kalau nak isi air, kalau tak isi air pun jangan bekas bocor. Kurang-kurangnya hujan masuk bertakung juga. Kalau isi penuh sekali pun tapi bekas bocor, tak ada manfaat sikit pun. Itu syariat, ada syariat di situ, tak ada tarikat di situ. Apa dia? Nak sebut prinsip dan format. Walaupun takwa, sedekah. Riba jangan ambil walaupun sekubang. Duk sedekah masuk dalam tabung, banyak juga bubuh. Kalau kira dengan dulu kat berpuluh-puluh ribu dah tu. Tapi riba jalan juga. Tirai. Jadi kalau nak jalan tarikat ni, dia akan ada lebih cermat, dan ada disiplin dia, berguru dia, perguruan dia, dan mesti ada mentor dia untuk jalan tarikat. Mesti ada. Atau istilah kita mesti ada. Bahkan jalan syariat pun kita nak belajar, bukan boleh ambil terus Quran hadis. Kau ikut kaedah siapa? Manhaj siapa kau ikut? Manhaj Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dalam duk belajar tu pun ada orang tak nak ikut mazhab. Tu saya tak tahulah tariq apa dia pakai, manhaj apa dia pakai, syariat apa dia pakai. Bunyi sedap, retorik dia hebat, ikut Quran dan hadis. Merapu lah. Apa Imam Syafi'i tak ikut Quran hadis, Imam Hanafi tak ikut Quran dan hadis, Imam Maliki tak ikut Quran dan hadis. Mula tu kau boleh direct ke mengaji Quran dan hadis? Pakar kan kau? Siapa lagi pakar?
antara engkau dengan Imam Syafi'i. Kadang-kadang saja dia nak pelaga, nak ikut Imam Syafi'i kan nak ikut Nabi. Ikut Imam Syafi'i adalah ikut Nabi. Bahkan kaedah kita nak jumpa orang macam ni, dia kata nak ikut Imam Syafi'i, nak ikut Nabi. Bukan macam tu soalan dia. Nak ikut Imam Syafi'i kan nak ikut engkau? Baik aku ikut Imam Syafi'i. Antara ilmu pengetahuan Imam Syafi'i dengan kau ni, Imam Syafi'i hebat lagi. Amalan jauh bumi dengan langit kau dengan dia. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu. Jadi yang tu saya baru sebut sekitar dengan syariat tarikat sekali lalu kan. Khasnya atas kita bicara tarikat yang dimaksudkan dalam kitab disebut oleh ulama ni, maksudnya mesti ada jalan yang khas kita kena lalui. Macam mana untuk batin kita ni boleh tawajuh, boleh beradab, tentu kot bahasanya, boleh sentiasa hadir hati ke orang Taala. Dan bukan senang nak dapat hadir hati. Ilmu satu kena belajar, dan ada latihan yang sentiasa, tak putus-putus. Sebab tu untuk dapat latihan ni setidaknya mesti ada sekali kita pernah duduk training camp. Memang macam tu tuan-tuan, dia punya istilah. Tuan-tuan tak pernah belajar silat, tengok YouTube pandai bersilat. Nanti saya bagi semua video-video silat, tuan-tuan tengok, buat. Saya nak tunjuk tuan-tuan bersilat ke mana. Agak-agak boleh tak? Kalau tuan-tuan tak pernah tengok YouTube sekalipun, tuan-tuan pernah berguru. Tuan-tuan tak berguru pun, tuan-tuan pernah duduk dengan guru silat. Tuan-tuan akan pandai bersilat pasal pernah duduk dengan orang bersilat. Tengok lah, dia duduk gelanggang macam mana, dia ajar macam mana, apa dia makan, apa dia senang, dia bangun tidur, dia makan apa. Tu dia punya pemakanan, apa latihan dia pagi, apa senama dia buat, gini, macam mana dia duduk, anak murid dia macam mana. Sampai bersalam, macam pun kena buah dah, tu pap, lagi. Sambil je. Tepuk belakang, tak, dia kepak tangan. Macam tu je. Kalau tengok YouTube belum tentu boleh buat. Saya nak sebut apa? Bila nak ada syariat, ada tariqat, dia tak dapat tidak, masih ada istilah musahabah, ada mujalasah, ada duduk semajlis, ada berguru, ada yang musyafah, mesti memang macam tu perjalanan kita. Jangan kata perjalanan syariat, perjalanan zahir pun macam tu. Baik, jadi yang kita nak sambung dia, kata dia wa haqiqatun li wusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Asal terjemah kata dia hakikat pula. Dan hakikat pula kata dia adalah untuk seorang salik. Salik ni setiap orang yang nak melalui jalan khas untuk jadi abid, jadi arif, jadi orang yang betul-betul nak menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Yang tu dipanggil salik. Salik. Kalau bahasa yang kita selalu dengar, kalau tak biasa salik, apa dia? Abid. Takkan tak biasa dengar. Bunyi Arabik lah sikit. Bunyi orang putih mana kan? Abid lah sikit bahasa Arab tu. Abid, hamba kan? Kita hamba Allah Ta'ala, betul kan? Betul ke hamba? Sikit kalau saya sebut prinsip hamba untuk nak bagi faham hakikat hamba. Cerita hakikat. Kita memang hamba, betul tak? Betul hamba. Betul ke menzahirkan hamba ataupun rasa macam tuan aja? Tak. Rasa macam tuan ni. Rasa duit sendiri ke rasa duit Allah Ta'ala bagi? Tak. Satu ilmu nak faham hakikat mesti faham ada ilmu ni, mesti ada ilmu ni. Ilmu besar dia la ilaha illallah. Tuan-tuan jasad tuan-tuan sendiri, tuan-tuan rasa tuan-tuan punya ke, tuan-tuan rasa yang ni pinjam je Allah Ta'ala bagi. Itulah hakikat. Itu hakikat tu. Mesti ada jalan. Macam mana nak boleh rasa ni bukan aku punya, ni milik Allah Ta'ala. Ilmu mesti ada. Pula tu macam mana? Macam mana sentiasa full precaution milik Allah ni. Nyawa aku pun milik Allah. Jasad aku pun bukan aku punya. Nak potong pun, misai boleh potong, janggut boleh potong, bulu mata tak boleh potong, kening tak boleh cabut. Pasal apa tu? Bukan milik kita. Organ bukan boleh derma, bukan kita punya. Panjang tu kalau saya sebut tu. Butuh ada majlis-majlis, ada panel-panel syariat kata boleh. Oh panjang cerita tu, nanti cerita lain. Ada disiplin ilmu nak faham tu. Yang kalau kita faham disiplin ilmu, kita akan pelik. Macam mana dia orang ni boleh panel syariah meluruskan derma organ? Macam mana ada panel syariah kata beng-beng konvensional Islamik? It's a gimmick only.
Macam mana dia boleh kata Pfizer ni boleh selamat untuk digunakan? Cubaan, tempoh kelulusan, tempoh ujian pun tak lulus. Saja saya bunyi sikit itulah. Jadi nak sebut, nak kata hakikat, nak cerita asal dia kata hakikat pula untuk seorang salik. Saya nak cerita salik ni. Salik ni bahasa lain dia abid. Abid ni maksudnya nak menzahirkan rasa diri kita hamba. Memang kita hamba, memang takkan lari. Bahkan lagi dalam bahasa daripada hamba, kita bukan hamba Allah sebenarnya. Kita makhluk Allah. Hamba ni apa? Hamba ni sekadar satu bahasa untuk memudahkan, untuk menunjukkan apa taraf sepatutnya kita kena rasa antara kita dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita Allah Ta'ala ni, kita bukan hamba yang dijual beli. Kita adalah makhluk yang asal tak ada, yang Allah bagi kita jadi. Faham saya sebut apa? Mana sebenarnya bahasa lagi, orang kata apa, lagi nak menunjukkan kerdilnya diri kita, hamba ke makhluk? Tak faham soalan? Ketidur habis semua ni? Kena covid ke apa? Khadam. Khadam dengan makhluk, tu kita bahasa tak cukup, tak lengkap. Bahasa Melayu betul. Oh ya. Khadam dengan hamba. Khadam ni bukan hamba. Khadam boleh jual ke khadam? Tak boleh. Khadam ni dia buat khidmat. Tu khadam. Kalau panggil khadam, khadam. Khadam ni macam orang gaji. Kita tak boleh jual beli dia. Hamba ni, dia tu kita punya. Macam kambing dan lembu kita punya. Dia tak boleh milik harta walaupun sekupang. Khadam, kalau khadam ni kira orang gaji, kita kena bayar gaji ke dia? Hamba ni, dia tu milik kita. Tak suka kita jual dia. Tak hamba. Kita dengan Allah Ta'ala, kita bukan hamba bila Allah beli kita. Tapi itu bahasa yang dia pakai. Kita ni apa? Makhluk dia. Cuma bila makhluk, relax bela macam bodoh, tak ada apa-apa. Itu yang saya nak cerita apa. Dia ada jalan, dia ada ilmu dia yang kena mengaji, ada apa camp, kita kena duduk untuk dapat latihan dengan sempurna. Apa dia ilmu-ilmu yang kita nak kutip. Lepas tu apa latihan yang kita nak buat untuk dapat hakikat. Asal hakikat memang kita tak boleh lari. Hakikat kita manusia, betul tak? Betul tak? Hakikat kita asal tak ada, betul tak? Betul tak betul? Tak kena lagi hakikat tu. Nak mampu apa kita ni? Ilmu tauhid tak ada langsung ni. Hakikat kita ni binasa, betul tak? Ni tak binasa siapa? Macam mana dengan hakikat kita faham tu, menzahirkan kita ni ialah hamba Allah Ta'ala. Tu tak faham tu. Macam mana nak capai hakikat tu? Yang supaya jangan kita duk berasa aku, tapi bahkan ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala kepada aku. Ni kita nak dapat hakikat tu lah. Barulah mati, hidup dalam iman, mati dalam iman. Iman apa? Iman ni aku makhluk Allah. Yang bila kita makhluk Allah ni, kita la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Kita tak manfaat, tak milik diri kita sendiri untuk kita nak manfaatkan diri kita ataupun nak menolakkan sesuatu mudarat daripada diri kita. Kita kalau demam boleh tak kita bagi hilang demam kita? Boleh? Boleh macam ni? Demam ni ambil. Ni demam. Boleh? Siapa boleh buat? Ni baunya. Kalau jenis makan panadol tu, panadol juga. Kena makan juga panadol. Benda mati, benda jamadat, bukan jauh apa pun. Tapi kena ambil kat benda. Tak mau sebut panadol lah. Macam nak kempen makan panadol lah. Minum tu. Bismillah. Duduk selawat atas Nabi. Doa lah, Allahumma ishfi anta syafi la shifa'na illa shifa'uka. Bagi aku tauhid yang menyembuh ni engkau. Madu ni, engkau kata madu ni penawar ya Allah. Aku makan. Tak cukup satu sudu, bantai dengan botol sekali tu orang. Contoh. Overdose madu tak ada masalah. Jangan overdose panadol. Tu tak makan 4 biji, tembam muka. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut macam mana nak dapat hakikat tu? Macam mana nak boleh rasa tu? Tu yang ada ilmu. Dan capai kita ni, pencapaian kita besar ni sebagai hamba, nak jalan Islam, jalan iman ni, supaya capai hakikat lah. Tapi hakikat pun mesti ada syariat dan ada tarikat. Semata-mata hakikat merapu, atau dia nak sebut tu. Jadi asalnya
hakikat adalah untuk seseorang salik, seorang abid, dia boleh sampai kepada maksud. Bahasa hakikat ni reality. Realnya kita ni apa? Makhluk. Realnya kita asal tak ada. Ni ada. Allah bagi ada aku. Oh ya Allah. Hak ni pun aku lupa. Hakikatnya kita tak ada ni. Ni ada. Allah bagi ada aku. Ya Allah, limpah kurnia dia yang bagi kita ada ni. Kalau kita taat pun, kita taat. Nampak kita taat. Kederat kita nak taat pun datang pada dia. La haula wala quwata illa billah. Tuan bayang tengok apa ilmu yang tuan nak kena belajar. Kalau takat main duduk masjid main angguk je tak boleh. Siapa yang serius betul nak belajar? Memang kena belajar dengan serius. Pasal pelajaran ni bukan belajar main-main. Satu sahabat bila mengaku je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berguru betul-betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tu yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku untuk Allah. Siapa nak bawa dia ke Allah Ta'ala? Rasulullah. Benar dia utusan Allah Ta'ala. Sidik, amanah, tabligh, batanah. Ajar aku ya Rasulullah. Kalau kita guru ajar silat pun kita rasa berjasa. Guru ajar kita cari makan pun berjasa. Guru ajar masak cakotiau dengan sebab tu kita berniaga berjaya. Ini guru bawa kita kenal Allah Ta'ala. Bayanglah. Nah, kita kadang tak cari tu. Guru cakotiau cari pasal guru cari makan. Guru akademik, guru matematik, guru wiring, guru bancur simen belajar cari. Guru nak belajar bisnes berjaya, macam mana jadi businessman, macam mana nak marketing, macam mana nak ambil buka komputer, nak proses ni bayar dulu kena apa? Nak Word pun kena berguru Excel apa lagi semua. Dululah kan. Lah ni macam tak relevan ni belajar kursus tu, macam bodoh sikit. Nak belajar type dulu pun bukan senang. ESDF ni tu kan? Betul tu ejaan dia. Nak lah ni rupanya budak-budak lah ni tak payah dia dengan tangan sebiji dia. Tak payah macam ni lah kan. Macam ni kalah kita. Tambah dua tangan. Kalau yang macam ni, kalau dia macam tu kita tapi dulu kena berguru tu. Masuk kelas typewriter dapat sijil lah. Typewriter boleh menaik, boleh jadi kani. Betul saya sebut kan. Zaman kita dulu macam tu. Budak-budak ni dah payah tu. Kelakar. Pergi belajar. Belajar apa? Belajar sijil dapat type. Dulu waktu tu belajar type cekrek. Ejah sikit. Saya dan je lah punya tu kan. Biasa menaik tu pula jenuh lah. Nak latih dia pun apa jenuh. Cerita apa ni? Nak cerita latihan tu. Saya bukan cerita latihan typewriter. Ni macam mana nak dapat hakikat hamba. Walaupun kita buat, kita kata apa? Innama alainal balagh. Walaupun kita buat sungguh-sungguh, la haula wala quwata illa billah. Perang hebat macam mana pun, Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Macam mana nak dapat hakikat? Macam mana pun mesti perjalanan kita mesti dah faham hakikat tu. Pasal dengan hakikat ni lah baru kita boleh hidup sebagai orang mukmin, betul perjalanan syariat kita. Batin kita sentiasa istilahnya menghadap, sentiasa ada connection, sentiasa ada tali hubungan, always connected dengan Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa. Bahasa dalam Quran sendiri atas kata always connected tu apa dia? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang dengan tali Allah Ta'ala. Berpegang dengan apa? Berpegang dengan apa? Tali. Tali apa tuan-tuan pegang? Syariat zahir. Tali apa? Syariat batin. Macam mana batin nak boleh pegang ada tali? Bukan tali rupa tali, tapi ada talian yang menghubungkan kita dengan Allah. Ada broadcasting yang sambungkan kita dengan Allah. Apa broadcasting tu? Celcom, Digi, Red One. No. La ilaha illallah. Mana tuan-tuan nak belajar tu? Jawab. Mesti kena belajar. Guru siapa tuan-tuan nak cari? Mesti kena ada guru. Belajar sendiri. Try tengok, explore sendiri. Saja saya bahasa-bahasa gitu. Ya. Saya ada
Ya. Dia mesti ada guru yang mengajarnya, dan pastikan guru tu guru betul. Yang tu masalah pula. Kita kadang tak ada kayu ukur matematik, kita tahu tu, cikgu ni ajar matematik pening lah. Orang nak mudah kan jadi susah. Kita pergi tuition lagi susah faham daripada sekolah kebangsaan. Tak payah tuition sekolah kebangsaan Madan. Contoh saya nak sebut, kata kena ada ilmu juga mengenal guru. Tak kena guru lagi, nak tarikat jadi sesat. Sikit dengan bahasa-bahasa tu ya. Pula tu guru-guru macam ni kadang mastur istilahnya, tak kenal kita. Dia bukan guru popular, dan guru tu bukan nak popular, tapi perjalanan dia sangat cermat. Kita boleh tengok cara hidup dia, syariat dia, anak isteri dia tu macam mana takwa dia. Kalau tengok syariat Zohir pun dah out, jagalah Tok Sadu, belajarlah tak hakikat dengan dia. Kalau duk tocang dia, duk isyak rokok yang macam naga berasap mulut, tak payah cari orang lain. Syariat kena tengok dulu. Satu, bila nak tengok syariat, orang yang bertarikat sepatutnya lagi besar syariat dia jaga. Begitu dah lagi apa istilah ni, dia nak capai hakikat besar, dia kena jaga pasal tipu daya dia besar. Okey. Macam mana pun hakikat ni adalah untuk seseorang salik boleh sampai kepada maksudnya. Maksud kita salik, maksud kita ialah boleh mengenal Allah Ta'ala. Maksud kita ialah hati always connected dengan Allah Ta'ala. Macam mana hati always connected dengan Allah Ta'ala? Jasad kita makhluk, hubungan jasad dengan makhluk, tapi hati nak hubung dengan Allah Ta'ala. Apa jalan hati nak hubung Allah Ta'ala? Itu yang ada tarikat. Apa dia? Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bukan zikir mulut je. Macam mana nak faham subhanallah? Macam mana faham Allahu Akbar? Macam mana faham la ilaha illallah? Kita tak pernah belajar. Macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Ya. Dan dapat melihat dan dapat menyaksikan nur tajalli dengan jelas dan terang. Faham hakikat ni dengan terang. Dapat faham kita ni makhluk Allah. 24 jam sedar. Apa dia? Aku ni hidup, Allah lagi hidup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun lagi lapar makan, kena makan. Tapi hati tak jatuh dengan makanan. Tapi jatuh pada Allah yang sedia makan untuk kita. Orang ni masak, ni laluan aja. Yang bagi rezeki ni, innallaha huwar razzaq. Allah yang bagi rezeki. Siapa nak tanam gandum untuk kita boleh makan tu? Semua Allah Ta'ala tentu azali lagi. Kewajipan kita kenal makan. La ilaha illallah. Kambing, roti, kuah, ikan. Ada benda tak sempat makan. Siapa? Makan hari ni dah kenyang lah. Macam mana? Allah Ta'ala dah sedia untuk kita makan ni, sampai kita tak lalu makan. Semua dah siap. Kewajipan kita apa? Dapatkan hakikat. La ilaha illallah. Syariat apa? Bismillah. Masuk tangan. Allahumma barik lana. Kau berkatlah makanan kami walaupun sikit ni. Berkatlah. Siapa yang bagi kenyang? Allah bagi kenyang. Allah bagi berkat. Allah bagi rezeki. Tu. Macam mana tu tak nak dapat tu? Satu, Islam bukan hanya istilah syariat zahir. Kita hanya buat praktikal Islam yang normally, yang daily, yang kita dah dapat daripada kecil ni. Alhamdulillah, satu nikmat juga tu. Tapi takat tu saja ke? No. Ada bab batin yang kena perhati. Faham bab batin ni, baru kata dia boleh menyaksikan nur tajalli. Tu istilah sikit. Nur tajalli tu apa maksudnya? Kita istilahnya akan suluh dan terang. Walaupun kita dan semua makhluk ni, kita akan sedar Allah bagi hidup kita. Ini istilah nur tajalli. Sekali lalu saya sebut. Nur tajalli maksudnya apa? Kita faham siapa kita. Kalau tidak, kita akan rasa aku ialah aku. Surau ni ke? Madah ni kalau aku tak susun dulu tak jadi macam ni. Tu aku ialah aku tu. Mak pun kata anak saya berjaya. Tengoklah maknya macam mana. Tu aku ialah aku lah tu. Bapa pun tengok aku urus rumah tangga macam ni. Satu anak aku berjaya. Tu aku ialah aku lah tu. Tak kenal hakikat. Kalau ikut kita apa? Tak ada apa pun. Tolong beranak aja.
Tak ada pun ajar tarbiyah. Ada belajar, tak pernah pun berkursus nak tarbiyah macam mana. Gitu je lah tolong masak apa. Tengok Allah Ta'ala pun mudah semua. Yang ni ada guru mengajar, jumpa pula guru baik-baik. Yang ni jadi hafiz, yang ni baik semua. Anak pun semua jaga sembahyang. La haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi semua. Semua limpah kurnia dia. Saya pun tak ada apa-apa. Quran baca pun mangkut. Anak saya yang ni hafiz. Allah yang bagi, saya tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Maknya duk bengap gitulah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Anak jadi hafiz, kita suruh jadi hafiz, kita pun baca Quran pun tidak. Ya Allah ampunkanlah aku. Tu kenal hakikat. Bukan bagaimana tengok anak aku, tengok maknya latih lagu mana. Maknya latih Quran tak dibaca. Bila kita faham tu, yang dia akan jadi apa? Ujub, ada riak, ada takabur apa. Kita akan perasan benda yang tak sepatutnya kita perasan, itu kita perasankan diri kita. Sepatutnya apa? Kenal sungguh. Apa? Nak perasan apa? Kena perasan Allah yang beri anugerah kita. Itu perasan besar ya. Kalau faham ni, tu yang nisbah nak faham ni kena, saya sebut, dia mesti kena belajar, kena mengaji, ada ilmu dia, ada latihan dia, dan ada tarik dia, ada zikir dia yang nak kena buat, pasal dia makanan batin, dia ada perjalanan batin. Macam kita makan pagi, tengah hari, petang, malam, ada makanan yang nutrition apa, nutrition lah apa, suplemen lah untuk tambah dah tua-tua, nak tulang lah, inilah, mata lah, gigi lah, inilah. Kita perlu makanan nutrition untuk perjalanan zahir. Tak ada nutri ke untuk perjalanan batin? Sikit saya bagi soalan itu. Pasal kita nak bicara ni, yang ni nak keluarkan kita daripada yang pada sangkaan kita Islam ni hanya perjalanan zahir, sedangkan antara perjalanan Islam ni perjalanan batin. Khas batin tu tahu mana? Iman batin. Iman bak hati, iman bak perasaan, iman bak i'tiqad, iman bak kepercayaan. Iman tu antara ilmu nak mengenal makrifat, nak dapat hakikat tu. La ilaha illallah, Allah je ilah, makhluk tak ada ilah sama sekali. Makhluk ni asal tak ada pun. Yang memang ada Allah. Tu nak faham hakikat tu. Bila makhluk ni asal tak ada, ni boleh ada ni, Allah bagi ada aku. Baru boleh faham hakikat. Besar pelajaran tu, nak ambil satu. Dan saya duk mengaji pun saya rasa saya bodoh lagi. Takkan nak mengajar, saya boleh mengajar, tapi saya pun kena mengaji lagi. Bayang tengok orang yang tak pernah belajar apa-apa, macam mana dia nak faham. Inilah akhir zaman macam inilah, dia punya cabaran dia. Cabaran tak cabaran ni, kita duduk tempat dia nak buat macam mana. Wajib atas kita menuntut ilmu. Tu saya kata tadi, kalau guru tak datang sini, tuan-tuan kena pergi cari guru. Pergi cari lah. Guru mana tuan-tuan cari? Guru yang memang boleh asuh dan boleh bawa kita kepada tempat yang sepatutnya kita kena pergi. Kalau tak ada duduk macam ni, sampai mati. Jelek mana? Itu. PKP lagi. Darurat lagi. Habis tu kalau stabil sikit pelang ajar pula. Tukar kerjaan esok, PKP lagi. Duduk je tu, mati. Mati tu farjana na'mal salihah. Mana mau dah, tak boleh balik dah. Sebelum pergi sana macam ni. Apa dia tu nak main sini tu, apa dia? Tepuk meja, boleh tepuk meja. Saya tepuk meja ni. Apa dia? Tu yang dia kata, man rama durran lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran thumma darran hassala. Kata dia, siapa-siapa yang ingin mendapatkan permata, maksudnya nak capai matlamat betul-betul untuk jadi hamba, itulah permata yang dimasukkan sini. Cuma dia bahasakan permata pasal apa? Pasal permata ni nak dapat mana permata? Ada yang permata dalam tanah kan, tapi asal durran ni lu'lu' aman surah. Bahan permata dia semua ni permata yang duduk dalam laut tu. Jangan dia kata siapa nak dapat permata, dia nak bagi satu analogi kat kita. Maka dia akan
dia akan menaiki kapal dan akan menyelam ke dasar laut, barulah kemudiannya akan mendapat permata. Tu gambar kapal tu kulit ni. Kapal tu apa? Syariat. Kau kena baca Quran, kau kena berguru, kau kena berzikir, kau kena istighfar, kena jaga mata, kena jaga tangan, kena jaga perut. Dagang kartel jangan makan. Saja usik itu kan. Produk Cina jangan makan, produk Muslim. Muslim pun cari Muslim yang sembahyang, Muslim yang jaga aurat, Muslim yang mengaji. Muslim kena Muslim juga. Tapi Muslim tak boleh pakainya, sembahyang pun tidak, kencing tak kerti basuh. Apa cerita ni? Lepas tu, kalau nak cari, buat apa naik kapal? Pasal nak cari permata dalam laut tu. Tak dapat tidak, kena jalan. Laut mana ada highway kan? Begitu luas dia. Tapi kena ada panduan tak? Ada alat tak? Kena. Tak ada pakai sextant tu. Tak ada tengok bulan bintang. Tak ada. Kau carilah alat moden apa. Nak cari Selcom tak ada dalam laut. Tuan-tuan mesti ada ilmu panduan ke tak tuan-tuan sesat di laut, tuan-tuan? Satu saya sebut ni, mesti ada jalan. Jalan Zohir pun mesti betul. Kapal kau naik kapal apa? Pahal apa, padan ke dengan perahu? Kau naik motorbot aja. Kau nak naik kapal Nimis yang bawa carrier kapal terbang apa tu? Kau nak lalu lautan mana? Laut Cina Selatan tak apalah. Tu pun laut Cina Selatan. Lah ni laut Lamu Selatan, lalu dulu laut Malaya tu. Saja kita uji itu sikit kan. Nak masuk lautan Hindi, naik tongkang mana naik sampan kayak lautan Hindi macam tak layak muntah hijau. Mesti kapal yang munasabah. Lepas tu tuan-tuan nak menyelam. Lautan Hindi kan bukan Selat Melaka, bukan swimming pool, ikan jerung apa tu mana nak masuk dalam. Apa ilmu tuan-tuan nak masuk dalam? Macam mana tuan-tuan nak dapat hakikat? Aku ni tak ada, macam mana Allah Ta'ala bagi ada? Dia yang bagi ada aku, la ilaha illallah. Macam mana tak payah fikir macam mana? Dia punya kuasa kun fayakun. Bagi nak dapat permata, itulah permata. Macam mana pun tuan-tuan mesti ada alat nak menyelam. Tuan-tuan tak ada alat, tuan-tuan tak boleh selam. Mesti ada berkakas. Habis-habis tidak, tong gas ada, yang ni tak ada, tak boleh masuk juga. Ini saya sebut misal bandingan, dia nak sebut selam tu, naik kapal. Tapi kapal mesti ada. Tuan-tuan duduk kat darat, nak cari permata dalam laut, duduk kat darat, nak menyelam apa? Tanah, nak terselam ke mana? Nak cerita apa? Tuan-tuan mengaji akademik, tuan-tuan nak pergi ilmu hakikat. Nak macam mana ilmu hakikat tuan-tuan nak faham mengaji akademik? Sorry sikit saya bahasa tu. Tuan-tuan mengaji marketing, engineering, wiring, plumbing. Apa lagi saya sebut? Semua ngaji apa? Semua ngaji ilmu dunia. Macam mana tuan-tuan nak dapat hakikat? Hakikat ni tuan-tuan kena pergi duduk laut. Boleh menyelam. Kalau nak sebut macam tu kan. Tuan-tuan nak ngaji ilmu nak kenal Allah Ta'ala, tuan-tuan kena pergi duduk pondok. Berbahasanya gitulah. Universiti tak dapat. Universiti tak mengajar tu ilmu-ilmu hakikat tu. Tak dapat. Tuan-tuan kena jumpa guru dia, ahli dia. Siapa nak ajar? Yang tu kan, tuan-tuan kena naik kapal, belayar betul, mesti tahu pada nak belayar, tempat mana tuan-tuan nak menyelam, nak jumpa permata. Tempat mana masih betul, lokasi. Nak tengok lah, koordinat mana, longitude mana, latitude mana. Nak menyelam, apa alat selam tuan-tuan pakai. Kalau ada kapal selam, sudah masuk kapal, selesa lah. Habis tidak pun ada orang selam, pegang tangan kita menyelam. Tapi kalau kita tak pernah ada latihan selam, tak boleh nak selam. Walaupun dia pegang tangan, dia boleh menyelam elok je. Dia pegang tangan kita, apa? Dia lagi, dia tengok kita dalam air, dia lepas lah kita. Kau pergi belajar lu menyelam sikit-sikit, masuk dalam. Dia boleh masuk dalam. Dia boleh sampai, kita latihan tak cukup. Kena berlatih. Contoh menyelam, kena latihan nafas, kena latih pakai nafas, tak boleh pakai hidung, kena pakai mulut. Kena belajar kat tu. Itu macam mana gas tak tu, berapa ketahanan ada, berapa jam boleh masuk untuk nak naik balik, berapa gas yang nak kena simpan. Contohlah saya sebut tu ilmu menyelam kan. Ni nak menyelam ni ke Allah Ta'ala macam mana? Macam mana nak dapat hakikat la ilaha illallah? Syok kita, seronok kita dengan syariat, syok kita dengan zikir, syok kita dengan Allah Ta'ala.
Ni syok merapu buat. Syok dengan diri kita, syok dengan dunia, syok dengan duit, syok dengan pangkat. Dan syok dengan Allah Ta'ala pun bukan saja pegang tasbih, duduk zikir saja, bukan? Bukan macam tu. Duduk berjalan tu, makan zikir, tidur zikir, tanam pokok zikir, ambil hasil zikir. Kalau apa? Semua zikir, 24 jam zikir. Apa jalan tu? Apa jalan? Apa ilmu dia? Macam mana nak jadi arif kepada Allah Ta'ala tu? Semua ada. Yang kita tak pernah belajar, kita akan rasa macam mana? Ada tempat dia, duduk madrasah ada lah. Macam tuan-tuan tak biasa pergi masuk ilmu pembedahan, macam mana nak bedah orang boleh selamat? Tuan-tuan belah, ambil pisau dapur tu je, belah terus gitu je. Apa ciri keselamatan dia? Apa SOP dia, alat penampasan dia, alat ni nak tengok ni, semua kena jaga kan. Macam itulah perjalanan batin. Cuma kita tak biasa dengan pendedahan bab perjalanan syariat agama ni. Syariat zahirnya macam nak batin. Nanti yang kita rasa agama ni adalah senang je. Duduk masjid, dengar ceramah tu, sandar sikit kat belakang, ambil kat luar ke isap okok, dia tu. Boleh macam tu lah. Tapi apa yang sepatutnya kita dah capai belum tentu. Tambah kita nak duduk zaman ke depan ni tak tahu apa balanya. PKP ni tak tahu berapa kali PKP, bunyi je 2 minggu ni. Jangan tak tahu, sambung. Lepas tu sikit isu macam ni lah. Patutnya memang kena PKP ke? Dulu tak boleh sembahyang Jumaat langsung tak? Ni boleh pula sembahyang Jumaat pula ya. Dulu berapa orang je? Dulu berapa ratus-ratus je? Ni 4,000 ni. 4,000 pun sembuh pun 4,000. Betul tak? Apa maksud? Tak payah vaksin, memang sembuh. Itu yang ada puluh-puluh ribu lagi yang tak sembuh, akan sembuh. Pasal pesakit yang duduk dalam hospital, yang duduk positif tu, memang sembuh. Bukan ada pakai ubat apa. Demam bagi ubat demam, bukan Pfizer tak bagi lagi. Duduk makan tidur, sembuh. Sembuh sepenuhnya. Yang kita ni Jumaat tak boleh. Dulu mujur lah ni boleh Jumaat, mujur lah ni boleh mengaji. Jadi sepatutnya apa? Bukan rupanya kena semak sikit tu. Saya sebut lagi dia orang bising pula. Tak semak, bagi ada akal sikit. Orang tak lawan kita akal, kita dah dekat setahun dah ni. Ni bulan 1 dah, mula bulan 3 tu kan. 2 bulan lagi setahun lah kita kan. Dengan corona ni. Apa sebenarnya yang ada pada corona ni? Apa yang nak ditakutkan sangat? Pasal masuk ramai, angka memang ramai, kes memang ramai, memang banyak. Tapi yang mati apa orang? Mati pun bukan mati corona tu, sabit dengan corona. Yang perlu bantuan pernafasan, yang ni dalam bilik ICU. Memang bilik ICU ni kadang tak ada COVID pun memang ramai dalam bilik ICU. Boleh? Faham saya cakap apa? Satu saya punya kaedah nak pergi faham kat tuan-tuan apa saya nak sebut ni, khasnya isu corona. Siapa biasa masuk buat positif COVID? Mana? Seorang tak ada? Siapa kawan kerabat dia pernah masuk hospital ada kena COVID? Satu orang. Lagi? Mati tak? Belum mati. Okey, saya tanya ni. Siapa ada darah tinggi sekarang? Sekarang yang darah tinggi. Kan? Tu dia. Kecil mana? Kan? Tengok berapa rangkai tu? 2 rangkai dah. Jantung? Ada jantung. Siapa kawan kerabat dia pun ada jantung kecil manis darah tinggi kan? Mana bahaya lagi? Kenapa tak lockdown? Tak ada ubat kecil manis tau, berapa puluh tahun dah. Macam mana vaksin COVID-19 dia boleh dapat ubat? Kanser mana ada ubat? Berapa puluh tahun? Cekap dia orang buat ubat bisnes ke apa ni? Nak bersimpan sejuk dia pun tuan, negatif 71 darjah. Bukan negatif 1 darjah, negatif 71. Dalam Malaysia ni buat masa ni, saya ada kawan-kawan yang duduk bidang tuan, ada satu je peti sejuk yang boleh simpan negatif 71. Satu je peti sejuk. Satu peti sejuk dia tu harga dia 70 hingga 80 ribu. Nak simpan esok berapa dos? 10 dos. Juta dos, 23 juta dos. Berapa peti sejuk dia nak simpan? Siapa nak ambil tender peti sejuk?
Tak usah cerita peti sejuk lah. Swab tu berapa ringgit? Swab 200 lebih. Kita free, memanglah free, dia dah bayar. Boleh? Kita ni pun RM5 cek gula, betul? Betul? Seorang RM5. Swab tu berapa puluh ribu lah. Siapa pegang beli alat swab? Pula tu betul-betul ke PCR, PBR? PCR test. PCR test tu betul ke memang efektif untuk mengesal COVID? Ke dia perlu saringan, perlu saring. Pasal dah saring terlalu banyak, dengan sebab tu dia jumpa positif COVID. Positif COVID. Kalau dia buat sekali saring, saya tak jumpa. Pasal tak ada gejala, tak ada simptom. Kecil manis pun ada simptom lah. Sakit perut pun ada simptom. Ngaji pun nak balik pun saya boleh nampak sistem, boleh nampak body language. Yang ni positif tapi tak ada simptom. Tuan-tuan faham ke apa saya cakap ni? Tak kelakar ke? Positif tapi tak ada simptom. Maksudnya tak ada apa-apa lah. Kena tipu je. Tipu pula lagi. Beli peti sejuk, tipu lagi. Cocok pun. Pemimpin cocok, jarum geram dalam. Macam-macam cerita lah. Dia buat komputer, dia buat perisian, dia buat virus. Dia betul dia buat antivirus. Tak pernah selesai. Nanti tak punya antivirus, dia punya lain pula. Tukar pula video lain, dia tukar video lain. Dia tukar video saja dia buat. Dia takkan buat yang perfect. Walaupun dia boleh buat yang perfect. Dia buat apa? Saja dia buat. Yang ni mesti ada masalah. Kau kena bergantung kat aku. Kau kena beli software aku. Betul aku update pula. Kau tak update, kau hang. Kau kena bayar kat aku. Baru aku bagi update. Baru nak business, man. This is a business, man. Ngaji Tok Guru ajar kita agama. No business, man. Lillahi ta'ala. Tak ada yuran pun. Tu pun tak nak pergi. Yang kena bayar pergi. Kena deh. Boleh lah saya bunyi gitu, Ustaz. Sorry lah, Ustaz. Marah orang saya buat gitu. Kena deh. Apa dah. Yang Tok Guru ajar free tak mau. Yang kena bayar habis puluh-puluh ribu apa. Kena bayar. Tak apa. Astagfirullah. Ni masalah kita. Mudah Allah terang kat hati kita, bagi faham macam mana nak naik kapal macam mana nak naik, apa ilmu nak boleh menyelam, nak dapat pemanta. Ini masalah ada syariat, ada torik nak kena lalu. Torik itulah jalan dia nak pergi lalu mana apa-apa ilmu kita nak belajar. Betul kena arif apa yang kita nak cari. Pasal budak tak kenal ni, selam nak cari apa? Tapak Sulaiman pun jumpa, lumpur pun jumpa, ketam pun jumpa, sotong kurita pun ada. Saya silap mampu salam tu je. Tak jumpa apa benda yang nak dicari. Tuhan. tak faham apa benda nak dicari tu. Yang tu yang kena ada bimbingan, nak kena tahu apa sebenarnya nak dapat. Itu sebagai satu analogi dia. Analogi. Jadi kita nak cari apa sebenarnya? Takkan cari duit. Memang cari lama dah berhenti cari duit dah pun. Itu nak buat apa? Semayang, takat semayang macam ni ke je kan? Sikit lagi saya bagi soalan gitu supaya kita boleh sedar apa yang kita nak cari, itu je. Tu further information. Carilah fasalu ala zikri. Jangan tanya WHO. Jangan tanya KKM. KKM dia akan kata ada pakar kita tahu. Tanya Menteri Kesihatan pun pakar kita tahu. Tanya siapa tu? Menteri Agama pun pakar kita tahu. Kenapa penjarakan sosial? Ni bukan saya, pakar kita tahu. Pakar kita tahu. Pakar kita tahu. Siapa pakar tu? Rujuk pakar WHO. Siapa WHO? Hak buat vaksin tu. Hak buat vaksin tu. Itu dah WHO. Itu yang dia yang buat komputer, dia buat perisian, dia buat virus, dia buat antivirus. Okey lah gitu. Untuk semak balik, kalau tak betul kan. Dua tengok tak silap lah. Saya berani cakap tu pasal dah perhati dah. Tok Guru pun dah ajar dah disiplin macam mana. Kita takkan bercakap benda yang memang pasti silap. Dulu tak berani bercakap macam ni. Tapi tengok dia ni macam something wrong je. Tengoklah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita faham betul. Khasnya bukan masalah isu vaksin tu. Apa matlamat kita hidup ni untuk menzahirkan hamba tu. Dengan kita dah sembahyang fardu, tambah PKP tak boleh pergi mana ni, duduk rumah buat apa? Jadi apa perisian nak buat? Apa perisian nak buat? Fasalu al-zikri. Mudah-mudahan dipahaman kita dapat. Ada soalan?
macam mana Ustaz? Cara nak dapat sampai tahap marifat dan hakikat. Apakah dia juga mencari guru kami pimpin dia dalam cari ilmu batin? Perempuan ni soalan tajam mengenai orang perempuan. Macam mana keadaan orang perempuan? Nisbah tuntut ilmu sama. Kullu talabul ilmi faridah. Cuma perempuan ni dia terikat dengan suami dia, dengan bapa. Sepatutnya main untuk pergi mengaji ni bapa orang lain. Dia pergi dapat, sepatutnya dapat, dia bawa balik. Dia macam prinsip cari rezeki. Saya dah sebut teori dan prinsip. Bapa cari pada anak, isteri duduk rumah jaga anak-anak, bapa balik macam mana? Bedakan apa rezeki dia dapat bagi pada anak isteri dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, macam tu kot bahasanya. Cari. Bisnes tak kerja tak apa dah. Prinsipnya ni, pasal orang perempuan nak kerja dia ada macam-macam peraturan, ada SOP dia. Mahram tak mahram, nak pergi haji buat ada mahram. Panjang tu kalau sebut macam tu kan. Prinsip orang perempuan macam tu. Kalau dia boleh dengan suami dia pun pergi travel sekali, masya-Allah, lagi bagus. Kalau tak ada, dia terbatas itu. Orang perempuan terbatas itu. Jadi orang perempuan ni kalau nisbah dia nak dapat makrifat, dia ada kaedah mudah yang antara kaedah syarat. Antaranya melalui mak ayah dia. Kalau tak ada suami dia, suami pun tengok mangkuk ayun juga. Tak boleh diharapkan pegang-pegang makan padi contoh kan. Macam mana masalah dia? Mana jalan dia boleh dapat tu dapatlah. Cuma nak kata kalau tak ada dah jalan lain melainkan kena pergi juga. Pergilah tempat yang boleh mengaji. Pula tu berhati-hati. Yang mana yang terpaksa langgar tak ikut SOP syarak lah saya cerita ni kan. Jalan seorang, misalnya musafir seorang, bahaya tu. Tapi lah ni orang tak faham bahaya dah kan. Tapi dari segi kaedah syarak salah tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebaiknya kalau ada suami, kalau ada anak, ada mak bapak, ada bapa yang pergi belajar, dia bawa balik kat kita, tu sebaik-baik keadaan. Dan memang sepatutnya pun macam tu kan. Macam mana pun di atas apa yang ada online ke apa ni, contoh lah kan. Mana boleh dapat. Kalau memang boleh ada tempat pergi duduk, ada perkampungan boleh pergi duduk, ada tempat pengajian yang kita boleh ada kat situ, tempat pula terpelihara, syariat pun baik, semua jaga dengan elok, boleh pula tempat duduk berada kat situ, sila pergi. Sebab baik keadaan macam tu. Saya buat pondok Ustaz. Ya. Kat Perak, Mahat Hafiz, dalam 2-3 bulan lagi, boleh tak saya adakan yang 4 tadi? Makrifat, tarikat, sebab Jabatan Agama Islam Perak tak mintalah benda ni, 4 ni. Ya. Tidak mintalah. Ya. Itu yang nak kata macam mana. Kalau Hafiz lagi dia bagi silibus tahfiz je lah, ngapai Quran, baca Iqra, hafal juzuk, itu je lah. Takat ngaji qiraat, itu je lah. Bab-bab macam ni memang kalau sebut majlis agama Islam marah demo lagi. Memang saya pun tahu, saya biasa duduk dalam majlis. Cikgu saya ni, Ya. Ya. dah meninggal, Ustaz Hasan Junaid, dia yang bawa tarikat yang ni tadi, yang hakikat tadi. Ya. Dia ada kitab dia. Dan saya belajar sekarang. Ya. Dia punya cikgu dia yang bawa dia, pembimbing dia bukan cikgu Ustaz, dia pun tak nak panggil Ustaz. Dia Ustaz Zubi. Dah kena tangkap ini Jabatan Islam Perak, tapi dia still lagi hidup. Orang yang tangkap dia pun dah mati semua. Itu saya nak belajar sekarang ni. Itu soalannya tadi tadi. Boleh tak saya nak berikan apa ni Mahat Hafiz, boleh tak saya nak bawa dia orang ke dia punya pondok pengajian? Betul lah. Kata apa, pandai-pandai sendirilah urus hak tu kan. Cuma atas kaedah kita tu yang kena pastikan perjalanan betul, syariat betul, apa istilahnya sanad lah. Dan memang ada murid-murid yang telah terbukti bahawasanya perjalanan ni betul, contoh kan. Allahumma salli wa sallim ala. Istilahnya baru nak terjamin bahawasanya yang kita bawa tu betul. Saya bagi contoh misal, kalau macam saya duduk atas nama istilah pondok, tempat saya duduk Pondok Patih kan. Pondok Patih ni Manjung pun Pondok Patih ramai kan. Batu 10 Tek Syarim tu Pondok Patih. Ustaz Amir Setiawan Pondok Patih. Ustaz Bakar tak. Ustaz Mazlan Pondok Patih. Ustaz Khidir Pondok Patih. Ramai Pondok Patih ni. Belah Setiawan sana, Yub, kami panggil Yub Setiawan. Dia Tok Naib, ketua kampung pun dulu kan. Pondok Patih juga. Jadi nak cerita di sebelah pondok, jadi terbukti pondok ni ada banyak keluaran dia yang boleh jadi orang ke depan lah dalam masyarakat. Nak kata ke depan atas sangat tu dah lah.
Ali Falak Malaysia, antara tempat rujukan Ustaz Anafi Abdul Razak, TV keluar TV 9 apa kadang tu, yang cerita tu, Pondok Batin kan tu. Pondok Batin ni kira ramai juga kan. Saya memanglah memang Pondok Batin. Apa saya nak sebut ni. Jadi maksudnya kalau ada guru yang memang kita tahu yang ni masyhur melahirkan orang-orang yang bawa sesuatu dalam masyarakat, dia boleh ada benda kan, kita tahu, tengok memang kita dengar ni, oh macam tu ada benda yang dia boleh bawa kan. Okey, di atas kata buat mahatafis tapi bawa tu memang kaedah dia. Tahfiz ni bukan saja hafal Al-Quran, prinsip asal mahatafis betul lah, tapi di atas kata yang ni memang perjalanan agama. Nisbah nak bawa tu pandai-pandai lah nak uruskan supaya benda tu ni masuk. Kalau kata Majlis Agama Islam, saya kata ni Majlis Agama Islam pun sebenarnya kalau tengok dia iktiraf, kata kena saya sebut lagi kasar pula. Wahabi pun yang dia kata perjalanan tak betul, Wahabi punya bersepah dalam negeri Perak ni, dia buat tak tahu je, clear dah sesat dia. Nama-nama saya nak sebut clear, takkan orang Majlis Agama tak kenal seorang pun, Jabatan Agama tak kenal seorang pun, tengok macam tak ada tindakan aja. Sikit bahasa gitulah kan. Memang bahasanya macam tu, saya bukan sebut tu, macam tak ada tindakan aja, macam betul aja, macam okey je. Pasal di benda agama cakap tak ada apa-apa, tak ada sebarang tindakan. Yang kita pula kadang-kadang tak dibagi pula mengajar kat sini. Pelik. Pasal usik dia. Yang tu tak usik dia, tapi ajar fahaman salah. Sikitlah. Masuk YouTube, masuk Facebook, ajar semua pelik-pelik. Sikitlah dia sebut itu. Kasar sikitlah sebut itu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Saya jawab soalan tu. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.